Okey, boleh satu lagi hadis. Boleh. Ana okey orang sini. Babu kaifa takashafu Takashuf, Ustaz. takashuf Apa ni masdar takashuf tafa'ala tafa'alu tafa'ulan takasyafa takasyafu takashufan at-takashuf takashuf masdar. باب كيف تكشف عند الحاجة. حدثنا زهير بن الحرب حدثنا واقع عن الأعمش وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. Boleh sambung Abu Daud. Qala Abu Daud. Ada situ. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعماش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. Ada sambung ni. Qala Abu Isa Ar-Ramli. Tak ada situ. Okey. Macam mana kita Syuaib Arnaud? Syarah ni? Tak ada. Okey, alright. Tak. Okey, hadis ni tajuk dia babu kaifa at-takashuf indal hajati masa nak buka pakaian semasa kita qada hajat. Sampai tahap itulah buat fiqh bahas. Nak masuk jamban, masa bila nak buka tu. Kita masuk ni takut kat pintu buka dah. Mana tahu. Okey, kat pintu tak buka siap dah. Hari ni sekarang ni, hari tu ada tengok dalam Facebook, hotel-hotel dia punya pintu tanda tu buka pintu tak cuming. Ini memang tak masuk lain dengan hadis. Kan? Dalam hadis ni dia nak cerita, masa kita qada hajat tu, kita nak selak kain tu start bila? Ni tajuk dia. Punya cermatnya Islam ni. Nak cerita gitu. Okey, hadis ni semua okey, tak ada masalah. Cuma kita ada sebut Waqi' tadi. Waqi' tu guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebut situ kan, hadatsana Zuhair bin Harb. Lepas tu hadatsana Waqi'. Waqi' di sini Waqi' bin Al-Jarrah, guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita dah jumpa dah nama tadi. Nama ni kita dah jumpa pada hadis yang kelima itu. Dah jumpa nama ni. Anda dia sebut Imam Syafi'i satu hari pergi dekat pasar, dia dah ternampak peha perempuan. Betis perempuan. Peha pula. Peha tu berat sangat tu. Kan, dia berjalan-jalan. Dia ni hafalan dia bagus. Tiba-tiba ternampak betis perempuan. Kelupa Syekh. Bila terlupa, dia pun balik jumpa dengan Tok Guru dia Waqi'. Ni aku ni hafalan habis. Macam mana ni? Dia tanya guru dia Waqi'. Waqi' pun bagi nasihat. Dan cerita itu diceritakan oleh Imam Syafi'i dalam bentuk syair. Dia kata syakautu ila Waqi'in an su'i hifzi fa arsyadni bi tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullah la yu'ti li'asi. Aku telah report bagi tahu kepada guru aku Waqi'. Ni lah Waqi' ni. Berkenaan dengan buruk hafalan aku. Guru aku memberitahu kepada aku tinggalkanlah maksiat. Kerana ilmu itu adalah cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ni lah Waqi', gitu. Waqi' ni ambil daripada Al-Amash. Al-Amash kita pada sebut dalam hadis yang ke-7 hari itu, yang kita disebut tentang ada seorang ulama hadis yang mata dia selalu nampak macam berair. Kan? Kita cerita tu kan? Inilah Amash. Namanya Sulaiman bin Mihran Al-Amash. Cuma dalam hadis ni dia disebut an rajulin, daripada seseorang lelaki. Ini dia panggil mubham. Istilah mubham, mubham ni tak tahu siapa dia. Macam kita sebut dalam hadis sebelum ni an syaikhin, daripada guru. Guru mana? Ingat kita bincang itu kan? Yang ni rajulin. Tapi bila kita tengok dalam kajian ulama-ulama hadis, macam contoh Syuaib Al-Arnaud sebagai contoh, dia kata hadis ni okey, tak ada masalah apa pun. Dia terima hadis ni, segi status dia kata hasan. Tapi rajulin macam mana pula? Kabur kan? Dalam hadis syaikhin tu kita kata dhaif. Jadi rajulin. Rupa-rupanya bila kita semak dalam riwayat Al-Baihaqi, orang itu disebut namanya. Orang tu siapa dia? Soalan dia kan? Orang itu siapa dia? Nama orang itu adalah Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad ni siapa dia? Cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rajulun tu. Yang rajulun tu seseorang lelaki tu kan. Jadi dia ni yang kata ambil hadis daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kita dah ceritalah orang dia kan. Okey, Abdullah bin Umar kata, okey, secara dasar bila kita ada problem sanad tadi rajulin, tapi dalam riwayat yang lain Al-Baihaqi kata tak, orang tu kita tahu nama dia adalah Qasim bin Muhammad. Dan Qasim Muhammad ni siqah. Makanya okey. Secara dasarnya macam okey, boleh buat hujah. Syuaib Al-Arnaud kata hasan hadis ni. Okey, dia kata anna Nabi sallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi. Dia kata Nabi Muhammad sallam bila nak qada hajat tidak mengangkat kainnya hingga dekat badan dia dengan bumi. Maksudnya kain ni duduk rapat baru dia angkat kain.
Tu dia. Bukan mari-mari tu angkat dulu baru duduk. Kita ni angkat dulu. Angkat dulu ni bukan sebelum duduk, sebelum masuk ke dalam jamban lagi. Kat luar tu tarik dah. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni sebut, dia angkat kain tu masih duduk. Duduk tu boleh angkat kain. Nampak tak sopan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ni Abu Daud ada sebut sikitlah, dia kata rawahu Abdul Salam bin Harb. Meriwayatkan hadis ni adalah oleh Abdul Salam bin Harb daripada Al-A'mash daripada Anas bin Malik. Maksudnya hadis ni bukan semata-mata Abdullah bin Umar, tapi ada kaitan juga dengan Anas bin Malik. Dua dah sahabat Nabi. Tapi kata Abu Daud, wah dhaif, lemah pula. Lemah ni kenapa? Maksud lemah jelah, lemah tu sebab apa? Orang kata Abdul Salam bin Harb, tak, dia siqah. Imam Sayuti, Syu'aib Al-Arnaud, dia kata dia ni siqah, tak ada masalah. Lepas tu bukankah A'mash dengan Anas itu dia pernah bertemu tu dua tu? Betul, dia memang pernah bertemu. Tetapi dia tidak pernah mendengar hadis daripada Anas. Tak pernah dengar. Hanya pernah melihat sahaja. Kita ni kadang-kadang pernah tengok ustaz, tapi tak pernah belajar pun ustaz tu. Betul? Tiba-tiba A'mash dia cerita satu benda yang Anas bin Malik bercerita, dia cerita Anas bin Malik pernah cakap begini-begini. Boleh percaya? Faham? Jadi Imam At-Tirmizi dia kata dia memang pernah jumpa dengan Anas bin Malik. A'mash ni memang pernah jumpa dengan Anas bin Malik, tapi dia jumpa dan tengok je, dia tak pernah dengar perkataan nama Allah. Dia punya canggih ulama hadis ni, sampai situ dia boleh teliti. Punya hebat, dia boleh cari gitu. Lagu mana tak tahu, punya hebat tak hebat Imam Tirmizi Jadi disebabkan itulah yang Imam Abu Daud kata dhaif. Faham? Tapi hadis tadi sahih dah tadi. Yang apa Ibnu Umar tu Ibnu Umar, Anas bin Malik dhaif. Tapi boleh juga sebab apa? Nak menguatkan hadis yang ada. Okeylah, tak ada masalah lah. Faham? Boleh Gitu. Alright. Tu ada sanad lain lah. Itu tak apa, dalam kitab Syu'aib Al-Arnaud tak ada, kita pun tak baca lah kat sini. Okey, dalam hadis ni Abdullah bin Umar sebut, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak qada hajat, baginda tidak mengangkat pakaiannya hingga telah dekat dari tanah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa nak qada hajat, dia tunduk baru dia angkat. Di situ kita akan nampak Nabi Muhammad ni, orang Kelantan panggil tak terbolah. Orang Kelantan lah panggil tak terbolah. Terbolah ni kadang-kadang duduk kat kursi tu, dia angkat kaki sampai nampak kat bawah. Dia tak ambil pot tu, orang nak nampak tak nampak. Ada kan orang macam tu orang Kelantan panggil terbolah, orang Kelantan panggil. Ada kadang-kadang kawan-kawan kita ni pergi kat rumah dia tu, dia lepak kain tu buka begitu. Kita, "Jing, kain tu." Dia kata, "Engkau ni, aku pun tengok." Dia boleh bagi kita balik. Dia pergi buka tu tak apa tu kan. Dia ada orang macam tu. Nabi bukan macam tu. Nabi ni orang yang sopan. Faham Nabi SAW ni sopan. Hadis ni juga kita akan nampak tentang inilah adab semasa kita nak kencing, iaitu duduk. Walaupun kita dah bahas kencing pergi duduk tu kan, tajuk mengecek tak mengecek, tapi segi adabnya, kebiasaan bagi Nabi ni duduk. Betul? Yang ketiga, yang kita boleh pengajaran daripada hadis ni, kita ni kalau nak buka aurat, biar ada keperluan je. Tak ada keperluan jangan. Faham? Dan juga hadis ni lah menjadi dalil bahawasanya lelaki tidak boleh lihat aurat lelaki. Kita aurat lelaki beres. Laki tu kita nak kira lagu tu kan. Tak, sebenarnya lelaki sama lelaki pun tidak boleh lihat aurat. Kita ada orang tanya soalan baru ni lah. Bila? 2-3 hari lepas. Aurat orang perempuan dengan orang perempuan kafir. Muslimat, orang perempuan kafir tengok aurat muslimat kita, boleh ke tak? Macam mana Yang kita dah tahulah, muslimat sama muslimat, okeylah kan? Aurat muslimat sama muslimat, pusat hingga lutut, sama-sama dia lah sama perempuan ni. Lelaki ajnabi cerita lain, itu kita dah tahu ma'aruf tu kan. Yang kita cerita ni muslimat sama muslimat, aurat dia daripada pusat hingga lutut. Jadi atas tu nak tengok tu kau dia lah. Tapi kalau muslimat, yang dilihat tu adalah orang kafir, tengok dia. Yang melihat tu adalah orang kafir, tengok. Perempuan lah, bukan orang lelaki. Perempuan kafir tengok dia. Macam mana aurat? Sama tak? Muslimat-muslimat ataupun dah macam orang lelaki tengok dia? Hukum dia. Benda ni khilaf. Majoriti ulama mengatakan, majoriti pandangan ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, ulama-ulama lah. Majoriti Imam Nawawi, siapa lagi, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mengatakan aurat perempuan kafir, aurat perempuan muslimat dilihat oleh orang kafir itu macam orang lelaki tengok perempuan. Pandangan majoriti ulama. Ingat soalannya kenapa? Soalannya kenapa? Kita tengok dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Balik cuba tengok.
Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, katakanlah kepada muslimat, pada orang-orang perempuan yang beriman, hendaklah dia tutupkan pandangan mata, rendahkan pandangan matanya. Hendaklah dia jagalah kemaluan dia. Jangan dia pamerkan perhiasannya kecuali apa yang zahir. Quran sebut Dan hendaklah panjanglah ayat. Lepas tu dia kata jangan dia pamerkan aurat dia kecuali kepada bapaknya. Kepada bapa pada suami dia. Bla 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 bla. Ada satu lagi dia kata perempuan di kalangan mereka. Perempuan di kalangan mereka. Mereka ni siapa? Hunna tu dia kata muslimat. Oh, maksudnya yang dikatakan boleh tengok tu sama-sama muslimat je lah. Sebab hunna tu kembali pada muslimat. Sebab ayat Quran mulakan qul lil mu'minat, katakanlah kepada perempuan yang beriman. Faham ayat Quran tu? Jadi dia kata, oh, itulah menjadi dalil yang dikatakan boleh tengok atas tu bagi perempuan sama-sama muslimat. Orang kafir tak boleh. Perempuan kafir tak boleh. Hujah dia surah An-Nur ayat 31 sebab hunna. Faham? Okey, datang ulama. Kita ni memang tak suka Wahabi. Ada orang kita memang tak suka Wahabi, dia benci gila Wahabi. Tapi kadang-kadang ada pandangan Wahabi dia pakai tanpa dia sedar. Antaranya yang dikatakan ulama Wahabi itu namanya Bimbas. Bimbas ulama Saudi tu kan. Dia kata yang dikatakan hunna bukan isu agama dia. Siapa fatwa tu? Ulama Wahabi. Kena pakai Wahabi pula ni. Kan? Nampak ulama Wahabi ni pandangan dia tu. Bebas buat fatwa tu. Hujah yang lain dia kata, okey, kalau contoh dua adik-beradik asal tidak Islam. Dua adik tu seorang mesti Islam. Patut macam mana Arab dua ni? Faham tak? Tu hujah dia dua. Oh, orang Ayub pada zaman Umar Al-Khattab, perempuan Islam bila masuk tempat mandi, jadi orang pun kafir sini tak boleh masuk. Argument dia jawab, dia kata itu zaman perang. Sebab bimbang yang aurat bagi perempuan Islam tu boleh. Sebab yang hunna di situ bukan merujuk agama dia, tapi merujuk jenis dia, perempuan itu. Faham Itu hujah dia, boleh? Jadi nampak nak pakai Wahabi ke tak? Kita ni kalau benci Wahabi ni berasak kau. Gila benci Wahabi sampai tak rasional. Tapi beberapa part ini macam okey oleh Wahabi pula. Jadi kita taklidlah Wahabi tu. Okey, baik. Pengajaran lain daripada hadis ni adalah cerita tentang buka aurat tempat tertutup. Orang bangkit soalan mandi telanjang ni boleh ke tak? Ni orang suka tanya kan. Sebenarnya yang pertama dalam hadis ni ini dilihat oleh sahabat Nabi sebenarnya. Abdul Umar nampak Nabi. Jadi yang Nabi ni turun bawah angkat ni sebab orang nampak. Faham tak? Tapi kalau jamban ni tutup pintu rapat, orang tak masuk, awal-awal tu buka tu tak ada masalah pun. Faham? Yang kes ni kita konteks hadis kan Abdullah bin Umar nampak Nabi SAW masa nak qada hajat kan. Boleh tarik. Tetapi kalau tertutup awal-awal lagi orang tak nampak, dia tidak termasuk dalam maksud hadis ni. Boleh faham? Gitu. Okey, hadis sambungan bab yang ketujuh lah, kita akan masuk nota terjemahan yang baru insya-Allah, babul karahiyati al-kalam indal hajah. Wallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, 4 hadis hari ni. Selalu 3 je. Okey, ada soalan tak? Lama ni. Ustaz, contoh hajat duduk mencangkuk. Duduk ke mencangkung? Mencangkung lah. Kalau hadis duduk mencangkung. Mencangkung. Ya kita ni masalah duduk tak mencangkung ni sakit sebenarnya. Kita ni ada orang kadang tua-tua dia tak boleh duduk. Duduk tu dia tu tak boleh nak bangun. Dia masalah kesihatan. Tapi kalau yang sunnah ni duduk cangkung tu lah. Macam itulah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain tak? Ana yang terjemahan baru tu, ana buat nombor pula pada nama perawi supaya senang. Sebab kadang-kadang kita sebut nama, kat mana nak rocok kan, cara tak jumpa kan. Jadi nak buat nombor, nombor 1, nombor 2 senang. Nak sebut nombor 2, kita pun nampak kat bawah ni. Macam itulah. Lepas tu ana bubuh kat bawah tu, sahih, dhaif, hasan, nombor siap. Sebab yang sebelum ni ana tak bubuh. Jadi kita kadang-kadang tak tahu ni sahih ke tak kan. Senang nak rojok lah di masa akan datang. Okey, wallahu a'lam. Hadis yang Jabir tadi Ustaz. Dalam ni Tirmizi kata hasan gharib. Dia macam ni, gharib ni maksudnya jalur ni satu je. Satu jalur sahaja. Dia kadang-kadang ada hadis ni daripada seorang sahabat. Tiba-tiba ada sahabat kedua, ada sahabat ketiga, ada sahabat keempat. Ada satu je jalur dia. Faham tak? Lepas tu sahih. Atas sahih gharib tu. Jadilah istilah dia panjang nak cerita tu. Sebab istilah Imam Tirmizi tak sama dengan istilah ulama lain. Dia ada debat dia pula kat situ Kita baca Sunan Abi Daud, tapi kaedah Imam Tirmizi lain pula.
Kan? Oh, yang tu kena kuliah lain sebenarnya. Hasan Gharib tu sampai jadi PhD. Ha. Nak bahas yang tu je, Hasan Gharib tu. Sahih Gharib, apa ni Gharib tu maksud dia apa? Oh, yang tu panjang lah. Ibnu Katsir ada tafsir ini. Tak pun ada tafarrud, apakah hadis tu boleh jadi muskil sebab dengan Gharib itu. Timbul debat tu. Apa tu pula muskil hadis? Alamak, panjangnya. Itu waktu lain nak ceritalah insya-Allah. Kita cerita sikit-sikit kan. Sebab kalau cerita semua nanti susah nak ingat. Sikit-sikit kita belajar macam tu insya-Allah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Okey, ada soalan tak?